Lillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana mal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan dia sebagai Masjid Melayu Teluk Intan. Setelah mana hampir 4 bulan, ada 4 bulan, masya-Allah, kita tertangguh, atau dalam bahasa mengaji dia panggil tawakuf. Kita berhenti seketika mengaji ataupun mengadakan kuliah-kuliah agama kerana pandemik COVID-19 yang melanda ke serata dunia, ya, masya-Allah. Jadi alam ini dijodohkan oleh Allah Ta'ala kita sekali lagi bagi membicarakan pengajian ilmu melalui kitab Risalah Iskandar Shah yang dikarang oleh Al-Sultan Perak, iaitu Sultan Iskandar Shah qaddasallahu lahu, yang mana beliau telah meninggalkan mutiara-mutiara yang begitu bernilai dan berharga buat seluruh rakyat Malaysia secara amnya, manakala bagi rakyat Perak secara khususnya. Iaitulah sebuah kitab yang membicarakan tentang perihal-perihal agama, asas dalam agama yang 3, iaitulah tauhid, fiqh dan tasawufnya. Maka pada malam ini kita akan sambung lagi pada muka surat 10, iaitu daripada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Itu yang kita tangguhkan dulu, betul ya? Surah Ta'ala. Maka kita akan sambung lagi daripada hadis Nabi SAW yang saya akan bacakan sampai Sayyidina Umar, dan kita akan lanjut pada Sayyidina Uthman. Saya baca dulu. Dikatakan di dalam muka surat 8 bahawa sungguhnya Tuanku Sultan telah mencatatkan di dalam kitabnya sebagaimana sebuah hadis, maka diriwayatkan adalah pada suatu masa Rasulullah ada duduk bersama-sama dengan sahabatnya, maka lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, maka adalah aku kasihkan dunia ini atas 3 perkara. Yang pertama, bau-bauan yang baik. Yang kedua, perempuan.
Yang ketiga, dijadikan ketetapan mataku di dalam sembahyang. Maka tiba-tiba berkata pula Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya, benar ya Rasulullah, dan perhamba kasihkan dunia ini pun di atas 3 perkara jua. Yang pertama, melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menafkahkan harta-harta hamba di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, maka adalah anak hamba, yakni Sayyidatuna Aisyah, diperisterikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata pula Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, benar engkau ya Abu Bakar, dan perhamba kasihkan dunia ini pula di atas 3 perkara jua. Yang pertama, menyuruhkan dengan ma'ruf. Yang kedua, menegah daripada yang mungkar. Yang ketiga, memakai pakaian buruk. Sampai situ kita tangguh dulu. Maka malam ni kita akan sambung apa yang dikatakan pula oleh Sayyiduna Uthman bin Affan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafati fid darainil amin. Kata pengarang kitab Paduka Tuanku, maka berkata pula Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, katanya, benar engkau ya Umar, dan perhamba kasihkan dunia ini pula di atas 3 perkara jua. Yang dimaksudkan perkasihkan kepada dunia ini, maknanya yang hamba paling suka dalam dunia ni. Dalam banyak-banyak perkara kat dunia ni, ada 3 benda yang saya suka dalam dunia ni. Tadi dah beritahu, Rasulullah beritahu 3 benda, Abu Bakar dah beritahu 3 benda, Umar dah beritahu 3 benda. Sekarang giliran Sayyiduna Uthman bin Affan nak bagi tahu pula 3 perkara yang dia cintai atau dia sukai di dalam dunia ini. Yang pertama, iaitulah mengenyangkan segala yang lapar. Ni antara kegemaran dan kesukaannya Sayyidina Uthman bin Affan. Yang kedua, memberi pakaian kepada yang bertelanjang. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Inilah 3 perkara yang Sayyidina Uthman gemar dalam dunia ni. Yang seronok ada dalam dunia. Pertama apa? Apabila dia memberi makan kepada orang yang kelaparan. Di sini perkataannya mengenyangkan segala yang lapar, bukan mengenyangkan orang yang miskin. Jadi maknanya kalau orang itu kaya sekalipun, hal keadaan dia lapar, kenyangkan, itu juga termasuk dalam perkara yang baik. Masya Allah. Perkara yang baik tu sebab kenduri kita. Kalau kita buat program ataupun buat rancangan aktiviti masjid, jangan dilupa undang orang kaya, walaupun yang kita masak itu cuma burung puyuh. Masya Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Panggil dia sekali. Mudah-mudahan dengan sebab yang demikian rupa adalah menjadi asbab rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang bawa rahmat. Tak tahu kita ni, Pak Imam bawa rahmat ke, Bilal yang bawa rahmat ke, ataupun orang tua yang bawa rahmat ke, orang miskin yang bawa rahmat ke, ataupun boleh jadi orang yang berada di keliling masjid ke yang jadi rahmat. Itu sebab kalau kita tengok tata tertib cara sembahyang istisqa, minta hujan, bagaimana cara dia? Iaitulah dikehendaki bagi seluruh penduduk kawasan itu ataupun negeri itu berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi puasa ni hukumnya sunat. Tapi bila nak buat sembahyang minta hujan ini, bila pemerintah mengatakan, dan hendaklah kalian wahai penduduk di dalam negeri ini berpuasa 3 hari, apa berlaku kepada sekalian hamba penduduk tadi? Wajib dia berpuasa. Bukan kata sunat, wajib puasa. Kenapa? Kerana perintah daripada pemerintah pada saat ketika itu. Masya Allah. Kerana dalil Allah SWT menyebutkan, ba'adzubillahi minasyaitanir rajim, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah serta pemimpin di kalangan kamu. Selama mana pemimpin itu mengajak kepada kebaikan dan mendatangkan kebaikan, taatilah dia.
selama mana tidak ia mengingkari Allah Ta'ala dan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu kita kena taat kepada dia. Masya-Allah tabarakallahu ta'ala anhu. Jadi ini apabila nak berlaku sembahyang hujan contohnya, apa yang dikendaki? Hendaklah orang penduduk dari negeri itu berpuasa 3 hari dan mereka berkumpul di padang lapang pada hari yang keempat. Ni nak cerita ni, nak minta rahmat Allah Ta'ala ni, nak minta hujan. Apa yang disuruhnya? Dia kumpulkan akan seluruh penduduk tadi pergi ke padang tadi, termasuk juga perempuan-perempuan yang uzur. Perempuan uzur tak boleh sembahyang, tapi pergi juga. Allah Ta'ala bukan suruh sembahyang, pergi berada di padang tadi. Hatta jika ada anak-anak kecil, bayi-bayi, bawa sekali pergi ke padang tadi. Lebih baik jika bayi itu menangis, insya-Allah. Ini perkara sunat dalam doa minta hujan, sembahyang minta hujan ni. Bayi yang menangis tu bawa pergi ke tengah padang, menangis dia tengah padang. Dan para penternak-penternak tarik lembu dan kambing bawa pergi padang juga. Subhanallah Ta'ala. Sampai disebut gitu. Tarik lembu dan kambing itu, adapun ayam bawa pergi ke padang. Lebih afdal jika lembunya menjerit, kambingnya menjerit. Kenapa? Boleh jadi itu menjadi asbab terpancingnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan. Sebab itu, ini adalah antara asbab. Kita tak tahu, bukan imam yang menjadi imam tadi turun hujan, ataupun bukan orang alim yang duduk jadi menjadi sembahyang hujan. Hatta kepada ayam yang berada dalam reban pun dipanggil pergi datang ke padang supaya mohon minta hujan turun. Sebab kita tak tahu siapa di antara makhluk Allah Ta'ala ini yang makbul doanya. Ayam tu kata Tok Guru kami, yang kata Tok Guru kami lah, Masya Allah tabarakallah, doanya tu makbul, doa ayam ni. Kerana ayam ni nampak malaikat. Itu sebab dia akan berkokok pada waktu pagi. Pagi dia berkokok kerana nampak malaikat. Masya Allah tabarakallah. Ini kata Tok Guru kami lah. Adapun kalau ayam itu berkokok tengah hari, ni ayam punya tuan. Orang beli ayam kokok tengah hari, kata Tok Guru kami lah. Ambil pisau sembelih ayam tu, masya-Allah. Kenapa? Ayam tu mendoakan tuannya mati. Masya-Allah, masya-Allah. Ini kisah dia berkait dengan cerita zaman Nabi Musa alaihi wassalatu wasalam. Ya masya-Allah tabarakallah taala, kerana doanya binatang tadi terhadap tuannya yang tak prihatin. Masya-Allah, didoakan kematian pada tuannya. Jadi masya-Allah. Jadi mengenyangkan segala yang lapar ini adalah perbuatan yang terpuji. Itu sebab kalau kita pergi negara Arab, secara amnya, khususnya Mesir, kerana saya di sana melihat hal keadaan, selang 100 meter mereka akan letakkan tempayan air. Jalan kan, jalan panjang, maka setiap 100 meter dia letak balang air, letak 100 meter balang air. Kerana di Mesir ni lebih kurang macam Jepun juga, banyak orang berjalan kaki. Orang berjalan kaki banyak. Jadi termasuklah saya sendiri, masya-Allah. Kadang bila dah jauh berjalan tu tekak haus. Jadi mereka telah menyediakan balang air di tepi jalan, kita cedok, dan cawan disediakan. Cedok dengan cawan kita minum. Allah Taala, masya-Allah. Untuk musim-musim ni tak digalakkanlah, kerana wabak penyakit ni banyak, kerana masya-Allah tak tahu cawan siapa pegang, siapa minum, maka tak dianjurkan begitu. Masya-Allah. Adapun mengenyangkan orang lapar ni makna bukan dengan makanan sahaja. Air juga menjadi asbab kepada kenyang. Masya-Allah tabarakallah. Air juga menjadi asbab kenyang. Orang kata kenyang air dah. Kalau kita buka puasa, kata bulan Ramadan yang lalu, banyak minum air, tak lalu dah makan. Kenapa? Kerana kenyang air, kata orang. Insya-Allah. Jadi air juga mengenyangkan. Begitu hal keadaan bayi. Bayi keluar tak makan apa, susu ibu itulah yang mengenyangkan akan bayi tadi, menjadikan tumbuh besar dia. Jadi bila kata istilah mengenyangkan di sini, jangan kita ingat chicken chop, lamb chop dan apa sebagainya aja, tapi air juga merupakan bahan yang boleh mengenyangkan. Baik. Yang kedua, memberi pakaian kepada mereka yang bertelanjang. Ini kalau zaman Nabi SAW memang banyaklah manusia bertelanjang. Ya, Masya Allah, seperti yang berlaku di Afrika hari ini kan, Afrika Selatan, kita tengok budak-budak tu berlari, tak berseluar, tak berbaju. Masya Allah. Maka nisbah pada hari ini apa dia? Memberi pakaian kepada orang yang memerlukan. Boleh jadi anak yatim, ataupun orang susah, ibu tunggal yang menjaga anak. Katalah musim nak masuk sekolah, anak tahun ni SPM, nanti hari Selasa ni dah kena masuk sekolah.
nak beli baju baru, kata dia, contoh je, nak beli baju baru. Maka ketika itu kita pun datang bagi sumbangan pada mak dia, ni lah beli baju budak ni, budak nak masuk sekolah dah, masya-Allah. Hatta kita sedia maklum, masjid-masjid juga banyak daripada di Teluk Intan ni mengambil peluang yang sama. Apabila ada infak untuk anak yatim, berinfak pada anak yatim, belikan pakaian bila waktu nak masuk sekolah. Ini suatu amalan yang terpuji yang dilakukan oleh sahabat Nabi namanya Uthman bin Affan. Salah satu sebabnya kenapa? Uthman di antara sahabat yang terkaya. Beliau ni orang yang terkaya. Kekayaan beliau ini sehingga kini belum habis lagi. Masya-Allah. Sehingga kini kekayaannya belum habis. Bahkan dipakai guna oleh kerajaan Saudi Arabia atas kekayaan Sayyidina Uthman bin Affan, masya-Allah. Kita kalau nak cerita orang kaya-kaya ni, orang kaya ni banyak dari kalangan orang Islam sebenarnya. Orang Islam banyak kaya. Masya-Allah taala anhu. Musa itu kekayaan dia, ada seorang pemerintah daripada Afrika namanya Musa. Dia beragama Islam. Kekayaan itu dulu dihitung kini sekira-kira 400 bilion. Allah Ta'ala, itu harta dia. Allah Ta'ala anhu. Dia pergi haji, bawa 60,000 orang dengan pakaian serba cantik. Dan dia bergerak itu tadi dengan membawa berpeti-peti emas untuk jadi sedekah di tepi-tepi jalan. Hingga pada zaman itu penggubal ekonomi harga emas di Mesir menjadi marah disebabkan perbuatan gajah Musa itu tadi yang gemar memberi emas, hingga emas merundum jatuh harga. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Sampai begitu sekali. Maknanya dulu kekuatan menaik dan menjatuhkan harga emas di tangan orang Islam. Tapi hari ini orang Islam akur dengan turun naik harga emas. Siapa yang buat turun naik harga emas, wallahu a'lam. Saya tak kenal, tak berani saya cakap. Allah Taala anu. Tapi nak bagi tahu kegemilangan dahulu, emas itu di dalam tangan orang Islam. Itu sebab mata wang Islam dulu telah menggunakan emas. Masya emas, iaitu dinar. Dinar yang sebenar kita pakai pada hari ini telah dipersetujui oleh Sayyidina Umar. Dia bukan zaman Nabi nah. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang menetapkan 1 dinar emas bersamaan 4.25 gram emas. Masya Allah, itu 4.25 gram emas itu berat untuk 1 dinar emas. Masya-Allah taala anhu. Jadi kita kena maklum yang demikian rupa. Baik, bagilah pakaian pada mereka yang tidak punya pakaian. Itu sebenar hakikat nak katakan, masya-Allah. Raja-raja dulu pun begitu juga. Apabila gembira, maka dia akan mengurniakan pakaian. Berikan sepersalinan, maknanya gemar mereka memberi pakaian. Itu tanda kehormatan dan kebaikan. Hatta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan pakaian kepada mereka yang tak punya pakaian, nescaya dilindungi Allah Taala akan dia daripada bakaran api neraka selama mana masih ada kain itu daripada walaupun sepotong perca. Allah Taala. Tinggal perca sikit pun jadi, maka itu yang akan menghalang dia daripada masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata nak bangun malam payah, masyaallah taala. Nak bangun malam kita payah. Kita nak bangun nak buat sembahyang malam, kadang tak larat yang cakap ni, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Nak bangun sahur pun kadang payah, apalagi nak bangun sembahyang malam, nak kata gitu. Maka ambillah pahala-pahala yang termampu kita buat. Tengok dalam lemari banyak baju, bukan kata bagi baju baru je. Ada baju kita yang mungkin elok dan tidak mengalami apa-apa kerosakan, boleh disedekahkan, boleh diinfakkan kepada mereka-mereka yang memerlukan kepada pakaian-pakaian tadi. Masya-Allah. Kalau kita nak bagi emas tak boleh lah, kita pun taklah sebanyak mana emas kita, masya-Allah taala. Malaysia pun dulu kita ingat pernah berlaku kehilangan emas di Malaysia kan, masya-Allah tabarakallah, bernilai 12 juta. Allah, jongkok emas bernilai 12 juta. Saya ingat saya itu geng mamak apa nama dia, masya-Allah, yang rompak di Subang Jaya dulu, airport Subang. Sampai hari ni tak jumpa emasnya. Subhanallah taala anu. Itu sebab nak katakan kita kalau nak bagi, kita tak cukup lagi kita nak bagi tu. Bagilah apa yang kita ada, termasuklah pakaian kita tadi tu. Masya-Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Sayyidina Uthman ini beliau terkenal dengan pencinta Al-Quran. Kerap kali beliau itu membacakan Al-Quran.
dan dimuliakan Allah Ta'ala Sayyidina Uthman dengan Al-Quran hingga kematiannya itu berlaku saat sedang membaca Al-Quran. Ketika Sayyidina Uthman Al-Affan ini sedang membaca Al-Quran, maka masuk golongan pemberontak. Kita tak kata orang kafir, ini yang masuknya orang Islam, tapi daripada kalangan puak pemberontak kerajaan. Dia ni menuduh Uthman Al-Affan hanya memberikan pegawai-pegawai dan tugas-tugas khas untuk di pusat pentadbiran Islam itu hanya pada kroni dia ataupun keluarga dia. Mereka tuduh begitu. Sedangkan mereka ni sendiri tak mengenali Sayyidina Uthman. Mereka datang dari wilayah yang lain. Begitu. Pada malam hari dia datang dan dia masuk ke rumah Sayyidina Uthman Al-Affan, panjat tembok rumah Uthman Al-Affan dan masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman Al-Affan. Ketika itu Uthman Al-Affan sedang membaca Al-Quran. Hal kemasukan pemberontak itu tadi disedari oleh isterinya Uthman. Lalu isterinya menahan Uthman daripada dibunuh, tetapi pedang itu dihayun kepada kepalanya Uthman Al-Affan. Isterinya menahankan tangan hingga putus jari-jari isteri Uthman dan putus kepala Sayyidina Uthman Al-Affan. Saat itu beliau sedang membacakan Al-Quran. Subhanallah ta'ala. Ini Allah muliakan Uthman Al-Affan. Dia kata dia cinta di atas dunia ni membaca Quran. Lalu Allah matikan, Allah wafatkan Uthman Al-Affan ini tadi dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini juga merupakan tanda amalnya ketika akhir hayatnya. Kerana kebanyakan orang dicabutkan nyawanya oleh Allah Ta'ala menurut kebiasaannya. Menurut kebiasaannya. Kalau dia ni jenis orang yang ibadah malam, kuat sembahyang, tak payah tunjuk pada orang, seorang-seorang dia sembahyang di rumah pun, nanti matinya Allah Ta'ala habiskan periwayatan hidupnya dalam keadaan sembahyang. Sebab kalau kita tengok orang mati dalam sembahyang tu, Masya Allah, sangka baik kita apa, kuat dia sembahyang atau kuat azamnya nak sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang mati yang sedang berpuasa kerana melazimi puasa. Kalau dia jenis kaki joget, orang kaki dandut, Masya Allah Ta'ala, jangan hairan kalau mati tengah joget atau pentah-pentah runtuh. Masya Allah Ta'ala. Jangan hairan kalau tengah joget-joget kaku mati. Ini bukan cakap omong kosong yang diberi Allah Ta'ala. Benda ni berlaku. Dah berlaku di Asia. Kita telah melihat peristiwa-peristiwa ini. Ada yang mati dalam keadaan minta maaf Allah Ta'ala, mati dalam melakukan perkara maksiat. Sebab itu Masya Allah, melakukan suatu perkara dalam larangan Allah, mati. Masya Allah Ta'ala. Maka kita tak tahu bagaimana cara mati kita itu tadi. Namun kebanyakan daripada tanda kematian itu Allah akan mengambil nyawanya mengikut kebiasaannya dia. Masya Allah. Kalau jenis biasa mengumpat, biasa sembang membawang, tak heran kalau dia mati dalam keadaan sedang mengumpat. Kalau dia dalam memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan heran kalau dia mati dalam memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala atur. Saya ulang lagi sekali ayat dia benda rahmati Allah Taala. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, daripada alam jabarut, malakut, kemudian alam roh, masuk alam rahim, sampai kita ke syurga Allah Ta'ala nanti, satu benda yang kita kena ingat apa dia? Mati cuma satu kali. Mati itu sekali saja. Yang orang kata muda sekali, tak, muda tak sekali, muda dua kali. InsyaAllah. Ataupun dia kata hidup sekali, hidup dua kali, nanti mati, hidup lagi. Allah Ta'ala. Siapa cakap? Allah cakap dalam Quran. Allah kata apa? Ba'dadzu billahi minasyaitanir rajim fi suratil mulk ayat tsani, ayat yang kedua. Apa kata dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah sebut kematian dan kehidupan. Maknanya kematian itu ialah jalan pertama untuk menuju kepada Allah Ta'ala nanti. Adapun hari ini ialah hari kebebasan untuk kita mencari amal. Bukan dalam ta'alukan, maksudnya bukan dalam perambatan para malaikat, beratur-beratur, pergi mizan, tak ada. Lain ni awak nak pergi masjid, pergilah masjid. Awak nak pergi bersuluk, pergi bersuluk. Awak nak berzikir, silakan berzikir. Awak nak buat amal saleh, silakan buat amal saleh. Sedekatul jariah, silakan. Tak ada siapa yang halang. Tetapi bila kita telah berada di suatu tempat, minta maaf dengan izin, Masya Allah, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripadanya, iaitu di neraka. Bila masuk neraka, time tu barulah berebut nak sembahyang. Tapi boleh sembahyang? Tak boleh sembahyang.
Time tu lah berebut nak sedekah, boleh sedekah? Tak boleh sedekah. Time tu lah berebut nak kita buat amal soleh, nak puasa, boleh? Tak boleh. Maka tidak ada kebebasan pada waktu itu. Jadi kita kata apa? Kematian itu cuma sekali saja. Jadikanlah kematianmu itu tadi sebagai suatu jalan ataupun suatu lorongan yang baik untuk masuk ke dalam gerbang perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, masya-Allah. Kerana kematian itu ialah langkah pertama untuk diadili oleh Allah taala. Hingga bila kita masuk dalam barzah, kata Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu an ketika beliau melalui Baqi' lalu memandang kepada Baqi' dan beliau mengatakan, inilah tempat penentu perjalanan syurga atau neraka. Siapa yang selamat di sini, selamatlah dia sampai ke syurga. Tapi siapa yang di sini saja diazab, teruk dia punya pengadilan di sini, maka pengakhirannya adalah su'un, buruk perjalanannya tadi. Jadi apa yang kita lakukan hari inilah amal kita, kelakuan kita untuk menentukan bagaimana kadar mati itu tadi, keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebiasaannya Uthman, suka membaca Al-Quran hingga Allah matikan dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Ana masya-Allah tabarakallah taala anhu. Jadi ayanda bunda rahmatullah taala, tiga perkara ni kalau dapat kita buat apa dia? Mengenyangkan orang lapar. Orang lapar ni siapa dia? Termasuk ahli keluarga. Kata orang rumah bang, masa PKP 3 bulan tu tak merasa makan rojak bang. Teringin nak makan rojak, kata dia, masya-Allah. Pergi beli rojak bagi makan, termasuk mengenyangkan orang yang lapar. Allah Taala, bukan makna nak kena kumpulkan orang kampung 40 orang buat kenduri tahlil baru dipanggil kenyang orang lapar. Tak, mengenyangkan walau satu orang. Itu sebab Nabi SAW bersabda apa? Ittaqun nara walau bisyidkin tamrin. Takutilah akan neraka Allah. Maknanya minta lindung kepada Allah daripada dimasukkan neraka, ke dalam neraka. Kita minta, ya Allah lindunglah kami daripada masuk neraka, walaupun hanya dengan melakukan ketaatan, bersedekah dengan sebelah kurma. Tak ada benda nak bagi ni, ada kurma sebiji nak buka puasa, tak apa, kerat. Nah Faiz, awak separuh, saya separuh. Allah Taala anhu. Sampai macam tu sekali. Allah Taala anhu. Walaupun kurma yang diberi tu separuh, apa sangat kurma separuh? Allah Taala anhu. Kita beli kedai tu sekotak tu, kalau kata biasa tu RM3.5. Allah Taala. Kalau yang mungkin bam daripada Iran tu mungkin RM10.50. Mungkin nak grand sikit bagi ajwa. Allah Taala. Tapi sebiji tu saya yakin tak sampai RM10 sebiji. Masya-Allah tabarakallah taala. RM5 sampai sebiji. Pun tak sampai lagi RM5 sebiji, masya-Allah. Namun dengan sebab satu biji yang dibelah dua itu, kata Nabi SAW, boleh jadi ia akan menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah Taala. Itu sebab sedekah ni jangan tengok orang. Tengok orang tak? Ish, Tuan Haji tu tengok dia sedekah kat 1,000, awak tak ada duit, baik tak payah sedekah, buat malu je, kata dia, masya-Allah. Jangan pandang pada sedekah orang. Apa yang anda mampu, ya sila lakukan. Nak mengenyangkan orang lapar, nak bagi hantar ke masjid, kata, ish, kan bulan Ramadan contohlah, orang semua hantar makanan sedap-sedap, kambing, awak takkan nak hantar telur ayam je? Tak kena lah, kata dia, masya-Allah. Peduli telur ayam ke telur puyuh ke, hantar. Kan itu yang mampu bagi kita, dan itu merupakan ketetapan oleh Allah Ta'ala untuk kita bersedekah. Itu sebab kata Nabi SAW, 1 dirham itu yang disedekahkan lebih baik daripada 10.000 dirham. Maksudnya apa? 1 dirham yang disedekahkan oleh orang yang susah, dia duit ada 2 dirham je, dia sedekah 1 dirham, itu lebih besar maknanya daripada orang yang bersedekah 10.000 dirham. Kenapa dia boleh derma 10.000 dirham? Kerana dalam rumahnya ada 1 juta dirham. Masya-Allah. Jadi dia 10.000 dirham tu ambil daripada tepi harta je, ambil 10. Nah, bagi, masya-Allah. Dengan sebab dia bagi tadi tu, dia tak fikir lagi ada nak makan apa, tak payah, banyak lagi harta dia. Walaupun amount yang dia bagi itu besar, belum mampu mengalahkan 1 dirham yang diberikan oleh orang yang fakir tadi. Itu kita panggil fakir lah, kerana kekurang upaya dia. Dia hanya RM2, dia bagi separuh harta dia. RM1 tu separuh harta dia, masya-Allah Ta'ala. Dalam kocek RM2 je, dia bagi RM1, separuh. Hak kita ni ada 1 juta, kita bagi 1,000, tak sampai separuh lagi, kata orang, masya-Allah Ta'ala. Itu sebab Nabi kata RM1, 1 dirham itu lebih baik daripada 10.000 dirham. Masya-Allah tabarakallah. Jangan pernah merasa malu. Ini sebenarnya hadis Nabi bagi pada para sahabat yang masakinu,
Kerana sahabat-sahabat miskin ni malu, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kaya tu tiap kali engkau nak berjuang, hantar kuda 300 ekor, hantar unta, hantar bekalan baju, hantar itu, hantar ini. Bagaimana dengan kami yang miskin ni ya Rasulullah? Nabi kata, 1 dirham lebih baik daripada 10,000 dirham tu tadi, Masya Allah. Apa yang kamu mampu, bukan kamu tengok bagaimana yang dikendaki oleh orang. Masya Allah, kita dah bagi-bagi lah. Awak nak makan ke tak makan terpulang, yang penting saya sudah bagi telur puyuh tu. Allah Ta'ala cerita dia macam tu, Masya Allah. Jadi mengenyangkanlah kita akan orang lapar. Maka disahut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Ali pula? Katanya, benarlah engkau wahai Osman, dan perhamba kasihkan dunia ini pun di atas 3 perkara jua. Yang pertama, berkhidmat bagi orang jamuan. Yang kedua, puasa pada ketika panas. Yang ketiga, memukul dengan pedang pada masa perang fisabilillah. Ini kata Sayyidina Ali pula, benarlah engkau wahai Osman, kerja kau tu pun bagus, tapi bagi diri aku ada 3 perkara yang sangat aku cintai pula. Yang pertama iaitu berkhidmat bagi orang makan, bagi jamuan. Kita tengok kan di Mekah, kalau kita pergi di Mekah, Madinah, orang bertantika, ada orang yang pergi lemparkan roti dan juga kurma tu. Allah Ta'ala, itu khidmat. InsyaAllah. Itu sebab kalau kita ada hajat, kalau kita ada permintaan pada Allah Ta'ala, rendahkan diri kita dengan berkhidmat bagi orang makan. InsyaAllah, tabarakallah. Saat itu makbul doa, kata guru kita, man khadimu khudim, man khadimu khudim. Siapa yang memberi khidmat, dia akan dikhidmati. InsyaAllah, siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmati. InsyaAllah, ini pesan guru kita, InsyaAllah, tabarakallah ta'ala anhu. Jadi niat atas dunia ini berkhidmat untuk memberi orang senang. Masya Allah. Ada orang susah nak mencapai selipar, mungkin kerana faktor umur nak bongkok susah. Kita ambilkan selipar, tolong susun bagi. Ni pakcik pakai selipar. Khidmat. Bukan kita tengok, walaupun kita ni Tan Sri, walau kita Datuk Sri, walau kita pun apa nama orang-orang berjawatan tinggi, tak kisah untuk mengulurkan selipar pada orang yang tak mampu. Bahkan itu akan lebih dipandang mulia. Syurga ta'ala anhu. Pandang mulia. Ya, Masya Allah. Itu sebab akhir zaman, di antara kata kalam para hukama apa dia, akhir zaman nanti banyaknya orang bodoh yang diikuti. Masya Allah. Orang tu lah bodoh, orang yang cerdik pergi ikut orang bodoh. Masya Allah. Anak kata banyaknya orang bodoh yang berkuasa pada saat itu diikuti. Masya Allah. Sedangkan mereka tu tahu benda tu tak betul, tapi kerana nak dapatkan keseronokan apa yang didapat oleh si bodoh itu tadi. Minta maaf saya sebut dengan bahasa yang mungkin agak jelas, kalimat bodoh tadi itu kan, dan kita sebut gitu. Insya-Allah. Dia kata itu dia hal keadaan orang-orang yang bodoh, dengan istilah Arab jahil itu tadi diikuti. Ini banyak berlaku pada akhirnya. Kerana apa? Kerana mereka malu nak menghidmati. Malu nak pegang, nampak teh cicak, oh biarlah pak siap buat, kata masya-Allah. Dia nak ngambil penyapu, tolong sapu, dia duk kenang aku ni YB, kata masya-Allah, aku ni wakil rakyat, aku ni pengulu, aku ni tok 4, aku ni sidang, kata masya-Allah. Tak maunya pegang penyapu membuang teh cicak. Tunggulah tok koja, kata dia, atau tok siap ni buat kerja, kata masya-Allah. Jangan sampai sebegitu, kerana peluang pahala itu sedang dipertontonkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, dan hamba suka berpuasa pada waktu yang panas. Masya-Allah. Bila musim panas tu lagi mencabarlah nak puasa. Di situlah paling hamba suka, kata Sayyidina Osman, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Sayyidina Ali ini terkenal dengan orang yang sangat gagah. Beliau orang yang kuat. Pernah disebut dalam riwayat ketika mana berlaku perang di antara Musailamatul Kadzdzab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika itu pintu gerbang Musailamatul Kadzdzab tadi boleh diangkat oleh 40 orang laki-laki saja. Cukup 40 orang lelaki boleh angkat pintu ni. Tapi dalam riwayat katakan tidak pada Sayyidina Ali, dia seorang-seorang boleh angkat. Masya-Allah. Jadi nak kata kekuatan Nabi Musa lah seakan-akan begitu. Nabi Musa kan boleh angkat batu. Tapi Musa tu kekuatannya abadi. Masya-Allah. Allah bagi dia ketika hidup dia, sepanjang hidupnya dia kuat. Tapi bagi Sayyidina Ali ketika ini, Allah Ta'ala kurniakan kekuatan pada dia waktu perang tu, dia boleh angkat pintu tu. Allah Ta'ala. Ini keajaiban-keajaiban yang berlaku pada zaman Nabi SAW banyak. Kalau kita nak kena tengok-tengok balik, Nabi itu sendiri ketika hidupnya mempunyai mukjizat tidak kurang 1,500 mukjizat. Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya tak
kurang daripada 1500 mukjizat. Beliau hidup 63 tahun aja. Jadi kalau 1500 kali mukjizat tu, maknanya satu tahun berapa kali mukjizat tu datang pada Nabi SAW. Banyaknya pada Allah Ta'ala kurnia pada Nabi Muhammad SAW. Hatta ketika dalam satu perang, ada sahabat pergi ikut perang, bila dia ikut masuk perang, dia tak ada senjata. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ni tak ada senjata Rasulullah, aku tak ada senjata nak masuk perang, berikanlah aku senjata. Apa Nabi buat? Nabi ambil pelepah tamar, Nabi bagi dia, ana pelepah tamar tu. Kata orang kita ambil pelepah nyor dia, insya-Allah. Bagi pelepah nyor ni, pelepah macam pegang je. Pergi bunuh orang. Pergi perang. Kalau kita lah yang saat ketika itu imannya senipis kulit bawang ni, pegang tengok dulu pelepah kelapa ni. Apa boleh dibunuh dengan pelepah kelapa ni? Insya-Allah. Apa boleh dibunuh dengan pelepah kurma ni? Kata masya-Allah. Tapi bukan para sahabat. Dapat je pelepah terus pegang, terus hayun pelepah tadi di dalam perang. Dari riwayat kata tak kurang 70 orang mati dalam pedang tu. So, ada riwayat kata 7, ada kata 70 orang mati dengan pedang, apa nama, pelepah tamar tu. So, tajamnya lebih tajam daripada pedang ketika itu. Ni siapa punya kuasa? Allah. Jadi kita tak tahu, itu dipanggil hissiyah, benda rahsia yang tahu-tahu boleh jadi. Masya-Allah tabarakallah taala. Ni kalau cerita pada orang-orang moden ni, mengarut ustaz ni. Sebab kita tak berada pada zaman tu, kita tak tahu. Tu sebab kata guru mulia kita Sahibus Samaha Syekh Ali Gum'ah, apa kata dia? La tatakallamu qabla an tata'allam. Jangan kau cakap satu perkara yang kau sendiri tak pernah tahu, engkau tak belajar. Kalau tak yakin tapi nak bercakap benda tu, payah. Allah Taala anu. Saya kalau kita nak cerita benda-benda ajaib ni, kita sebab duduk dengan tok guru lama. Banyaklah tok guru lama ni punya keajaiban yang Allah tunjuk pada dia. Kita ni kagum mungkin kerana Allah Ta'ala bantu dia, itu saja. Bahkan mereka tak minta pun macam tu. Itu keajaiban tu sebenarnya ujian Allah pada mereka. Kita ni ujian kita tak bawah lagi. Ujian kita letaklah 100,000 depan mata. Letak 100,000 depan mata. Boleh. Jangan pergi masjid ya selama 3 tahun. Boleh 100,000 aku punya boleh. Tapi kalau ulama' ni bagilah 1 juta pun tak mau je dia. Tak mau. Hatta disebutkan orang dalam kawasan kita ni dulu dipanggil Hilir Perak, sekarang dah pecah dua, bahkan Datuk almarhum Tuan Guru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Haji Ghazali bahkan Datuk berapa kali ditawarkan jawatan mufti, 3 kali tolak lagi. Hak kita lah ni berebut nak jadi mufti, insya-Allah taala. Berebut bukan kerana minta maaf nah. Yang rebut-rebut ni lah nak cerita ni, masya-Allah. Kebanyakan mikirkan tentang allowance nak dapat ni. Insya-Allah tak buka sikit-sikit allowance mufti. Kalau yang dulu tu khidmat sungguh-sungguh, hak tu ulama juga takut hukum hak kami keluar ni kami menanggung dosa. Insya-Allah taala. Itu pun kita duk dengar-dengar lagi. Telinga kita duk dengar-dengar lah orang-orang netizen ni, masya-Allah. Netizen ni banyak, dia bukan aliran agama pun, tapi netizen ni lebih banyak bercakap. Apa antara kata-kata dia? Ini kita tak sembahyang Jumaat selama Covid ni, siapa nak tanggung dosa? Masya-Allah taala. Datuk Mufti nak tanggung dosa ke? Awak kena tahulah perkara am dan khas. Benda dalam syariat Islam ni ada belajar am wal khas, darurah. Allah Taala anhu. Masya-Allah. Ini telah diperbahaskan oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam, Izz bin Abdul Salam dalam kitabnya Umdatul Ahkam fil Masail Anam, fi Masail barakat apa nama Allahumma salli ala Muhammad. Umdatul Ahkam dah sebut kitabnya. Cerita dah bab sembahyang Jumaat dalam keadaan berlakunya darurah, insya-Allah. Jadi itu sebab kita tak memperbesarkan isu macam tu, insya-Allah. Selama mana ia berada di bawah pemerintahan, insya-Allah, untuk mendatangkan kebaikan. Masya-Allah. Dan ni kadang-kadang dia fikir ideologi dia je. Hatta tangan letak sini tak boleh ni cikgu, masya-Allah. Ni tak boleh. Malaysia sedang mengajar kita meninggalkan sunnah, kata dia, masya-Allah. Meninggalkan sunnah ikut cara Yahudi. So, Yahudi kan gitu, masya-Allah taala. Ya, awak nak bersalam silalah, masya-Allah. Tapi siapa yang nak bersalam dengan awak, ya silakan, masya-Allah barakallahu taala. Yakin, kalaulah yakin kita daripada subuh sampai maghrib tadi memang dekat sini, wuduknya sini, sanitizer tu 20 setiap 2 minit kita bubuk, salamnya silakan, tak ada masalah. Yang penting yakin. Tapi awak jangan pula meyahudikan orang tak mau salam. Masya-Allah tabarakallah taala. Boleh jadi orang yang tak mau salam itu kerana taat pada pemerintah. Kita tak tahu. Insya-Allah tabarakallah taala. Nak cerita termasuk situ pula kita pun cerita ni. Allah Taala. Tapi nak cerita puasa tadi ni, puasa dengan kadar waktu panas. Itu makna kuatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik.
Yang ketiga, memukul dengan pedang pada masa perang sabilillah. Maknanya nikmat bagi aku ialah bila aku turun dalam perang, aku dapat menetap leher-leher musuh Allah Ta'ala itu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana diri aku. Ini pernah disebutkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika masuk di dalam medan peperangan, beliau itu sedang berperang dengan satu musuh Allah. Saat tumbang musuh itu tadi, ataupun saat ketika nak tepak kepala musuh itu tadi, musuh tadi meludahi mukanya Ali. Diludah muka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ali ketika itu yang mata pedang sikit lagi nak sampai kepada batang leher itu musuh, menghentikan pedangnya, berhenti, tarik balik pedang tadi, insyaAllah. Lalu dipanggil seorang sahabat, uruskan dia. Datang sahabat tadi, syuk, mati terus. Allah Ta'ala. Maka ketika selesai daripada perang, orang tanya kepada Ali, ya Ali, kenapa tadi ketika musuh tadi sudah berada di hujung mata pedang engkau menghentikan pedang engkau, lalu engkau menyuruh sahabat yang lain untuk bunuh dia? Kata Sayyidina Ali, wallahi, demi Allah, sesungguhnya pada awalnya aku ingin membunuhnya kerana Allah Ta'ala. Aku berjuang kerana Allah Ta'ala. Saat dia meludah kepada mukaku, aku menjadi marah. Maka aku khawatir letakkan pedangku itu tadi adalah kerana kemarahanku, bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nikmat Sayyidina Ali dalam perang. Nanti kita akan ceritakan pula bagaimana turunnya Jibril alaihi wassalatu wassalam masuk dalam cerita dialog ini, insya-Allah tabarakallah taala. Jadi sekadar itu saja kita pada malam mulia ni. Kita ikut SOP ni, insya-Allah taala anu. Jadi kita tangguhkan dahulu pada muka surat 11 pada perenggan yang akhir untuk pengajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Maka tak dapat kita soal banyak sangat hari ni. Jadi sekadar tu kita tangguh dahulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa zakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabi wa siddiq wa syuhada'i wa salihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbi la yahsha' wa 'amalu la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.